Muslimin muslimat sekalian, ini adalah sunnah yang rare, yang jarang sekali kita sendiri lakukan atau kita melihat orang melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan was su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadza khassatan wa 'an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal 'alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Yang dihormati para pegawai sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, khususnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, khususnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi bertemu di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Untuk musim ini kita menggunakan pakai kitab 100 Sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan, yang merupakan sebuah kitab terjemahan daripada karya bahasa Arab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunani Shibhil Mansiyah, karya Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan buku ini ada 18 bab. Dan kita masih membicarakan di dalam bab solat, bab yang kelima, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Saya kira untuk huraian pada pagi ini adalah huraian terakhir untuk bab 5 sebelum kita masuk bab 6, insya-Allah. Pada kesempatan minggu lalu, kita ada bahaskan tentang protokol orang nak membaca tasmi' dan tahmid. Tasmi' dan tahmid adalah bacaan ketika bangkit daripada rukuk. Sami'allahu liman hamidah, itu tasmi'. Dan dijawab Rabbana walakal hamd, itu dipanggil tahmid. Kita dah bincangkan bagi orang yang semayang bersendirian, hendaklah dia menggabungkan tasmi' dan tahmid. Kalau semayang seorang, Allahu Akbar, rukuk. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hendaklah dibaca juga. Bagi imam, menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i ataupun ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa hendaklah imam membaca kedua-duanya juga, iaitu tasmi' dan tahmid. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, pun dia baca juga. Adapun bagi makmum, kita dah bahaskan, cukuplah dia mengucapkan tahmid saja. Tak perlu dia menyebut Sami'allah seperti imam menyebutnya. Dan kita bincangkan minggu lalu tentang meletakkan tapak tangan pada lutut ketika tasyahud akhir. Itu muka surat 103. Cuma ada di kalangan pencinta ilmu yang minta kita cerita balik pasal jari jemari Nabi SAW yang membuat bentuk jari telunjuknya itu menjadi 53. 53 ini adalah teknik finger counting. Itu pun orang panggil dalam scholars dipanggil dactylonomy. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil hisabul yad, perhitungan menggunakan jari, ataupun hisabul uqud, aritmatik simpulan.
Jadi seni menghitung jari ini kita boleh lihat di dalam perbahasan karya-karya Arab sebagai aritmetik daripada Rom. Dia ambil daripada kerajaan Rom, iaitu kerajaan Byzantium, dan dia melebar sampai ke bangsa-bangsa Arab. Yang mana cara hitungan jari orang zaman dulu dah tak ada zaman sekarang. Saya sempat cerita pada minggu lalu sebagai contoh, mereka kalau nak buat satu, kalau kita buat beginilah. Kalau orang kita ambil gambar freestyle, semua buat macam ni, nombor satu. Tapi kalau perhitungan cara zaman Nabi dan orang-orang terdahulu, satu tu mereka angkat ibu jari, 3 jari ni, saya pun tak boleh nak bengkok jari ni. Jari kelingking ni dilipat. Jadi ni satu. Saya pun tak tahu kenapa dia buat satu begitu. Kalau 2, ibu jari, 2 sini, ya, 2 ni tutup. Ni 2. Jadi kalau ditanya, nak berapa? Kalau kita faham 3 lah. Ni zaman dulu, zaman Nabi dulu, ni adalah 2. Kalau 3, pistol. Ni 3. Kalau 4, rock lah. Ni 4. Itu yang orang buat kata rock ni Yahudi lah, benda mengaji tak habis. Begitulah gaya semua benda Yahudi. Ni lambang 4. Kalau 5, ibu jari, telunjuk, yang tengah turun, 2 yang angkat, tengah je turun. Ini maknanya 5. Kalau 6, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari kelingking, jari manis tutup. Itu maknanya 6. Kalau 7, bokok semua, tutup kelingking saja. Saya tak boleh nak lipat. Ini 7. Kalau 8, pistol tapi 2. Ini kalau 8. Kalau 9, pistol ke atas. 9. Ni geng-geng 3 line lah kononnya ni ya. 3 line. Banyak adik-beradik. Itu 1 sampai 9. Kalau 10, dia banyak buat lipat-lipat jari. Kalau 10, macam ni. Macam kita selalu buat okey. Semua okey? Okey. Itu maknanya 10. Kalau 11, buka semua, tutup. Ni tinggal 4. Macam kita 4 lah. Itu maknanya 11. No, bukan. Itu 10, 20. Dia 10. 10, 20. Kalau 30, sama macam ni, tapi bengkok sikit. Dia, kalau macam ni 10. Kalau bengkok ni jadi 30. Kalau 40, sama buka macam 4 kita. Kalau 50, lipatkan jari ibu, dia jadi 50. Kalau 60, lipat 2, jari kelingking di atas jari ibu, ni 60. Kalau 70, rapat 3 ni. Kalau 80, jari ibu bawah jari ni, dan ni sengit sikit. Kalau 90, saya pun tak reti jugalah, dia ada cara. Jadi kalau orang tanya, apa makna Nabi lipat jari cara 53? Ni bukan 53 zaman kita. Tak payahlah tuan-tuan puan-puan nak fikir 53 tu maknanya satu penumbuk. Sebab kalau bahasa Arab kan, 50 tu dia 5 tu bulat. Kalau 3 tu macam nombor 2. Jadi ada yang nak berfikir-fikir berdua tangan. Tak payah. Ini cara kiraan jari zaman dulu. Dah tak ada lagi sekarang. Buatlah apa yang kita dah buat sekarang itu okey. Kalau nak layan ke geng-geng falsafah ni lah tak semayang esok. Oh ni tak betul ni. Kita kena ikut 53 Nabi. Payah. Kita lepas dah cerita benda ini. Minggu ni kita nak beri cerita dan berbahas tentang meludah ke arah kiri 3 kali ketika ada gangguan syaitan yang mengganggu tumpuan solat. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang mengeluh ada perasaan was-was dalam solatnya. Gangguan tersebut seringkali menghilangkan kekhusyukan, kesyahduan dan kesan positif solat pada hati dan kehidupan. Gangguan ini lebih dirasakan lagi bagi orang yang menyambut seruan solat dengan baik. Dalam hal ini ada sunnah yang banyak telah ditinggalkan oleh kita. Sama ada kerana kita tidak tahu, lupa ataupun malu untuk mengamalkannya. Ini sunnah yang memang rare betul. Saya ingat saya tak pernah jumpa lagi ada orang buat ni. Daripada Uthman bin Abil As. Dia menemui Nabi SAW dan dia mengadu, "Ya Rasulullah,
inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya faqala Rasulullah dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzibun fa iza ahsastahu fata'awwadz billah minhu watfil ala yasarika thalatha qala fa fa'altu dzalika fa adhhabahu Allahu anni. Maksudnya di sebelah kata Osman bin Abi Al-As, syaitan telah menghalangiku, menghalangi antara diriku. Apa makna menghalangi? Yang ini tuan-tuan rajin buka muka surat 320 nota kaki. Baca sendiri. Syaitan menghalangi antara diriku, solatku dan bacaanku. Dia mengganggu ke semua aktiviti solatku. Rasulullah SAW lalu menjelaskan, oh itulah syaitan, namanya khinzib. Ini juga huraiannya ada muka surat 320. Jika engkau merasakannya, iaitu merasakan kehadiran syaitan itu, mintalah perlindungan kepada Allah dan meludahlah ke arah kirimu 3 kali. Osman menjelaskan, aku melakukannya dan Allah menghilangkan gangguannya daripadaku. Menurut An-Nawawi, hadis ini menjelaskan sunat meminta perlindungan diri daripada syaitan ketika merasakan bisikan disertai dengan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ini syarah Muslim. Menurut Syekh bin Baz, menoleh ketika solat untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk ketika mendapat bisikan adalah boleh. Bahkan disunatkan ketika keperluan memuncak dan ianya cukup dengan kepala saja. Menurut beliau lagi, lelaki dan perempuan yang melakukan solat disyariatkan fokus pada solatnya, khusyuk menghadap Allah, menghadirkan perasaan bahawa dia berdiri di hadapan Allah. Tujuannya supaya syaitan menjauhinya dan perasaan was-was dapat dihindarkan. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Jika bisikan syaitan semakin meningkat, disyariatkan meminta perlindungan walaupun ketika sedang solat. Kita hendaklah meniup ke arah kiri 3 kali dan meminta perlindungan kepada Allah 3 kali. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada Osman bin Abu Al-As. Baik, muslimin muslimat sekalian. Ini adalah sunnah yang rare, yang jarang sekali kita sendiri lakukan atau kita melihat orang melakukan. Pertama yang kita tertarik untuk nak bahaskan adalah Nabi menyebut nama syaitan. Khinzib nama syaitan itu. Khinzibun. Rupanya syaitan ni dia ada nama. Syaitan ada nama. Dan nama-nama syaitan ini begitu banyak. Ada yang tak tahu mana dalil pun ada. Tak mana datang nama kita. Tapi ada nama-nama yang memang sabit dengan dalil-dalil. Dan itu memang wujud. Sebagai contoh, Nabi SAW menyebut nama-nama syaitan dalam hadis. Contoh yang paling mudah, hadis kita ni lah. Nabi sebutkan namanya adalah khinzib ataupun khanzab. Dalam riwayat yang lain, zaka syaitanun yuqalu lahu khanzabun. Ada juga. Bila sahabat ni mengadu, semayang saya jadi tak khusyuk. Lupa berapa rakaat. Kadang tak ingat semayang ni semayang sunat ke semayang fardu. Dia jadi mengelamun begitu. Kata Nabi, oh itu setan. Namanya khanzab. Dalam riwayat yang kita ni, dipanggil khinzibun. Lebih kurang sajalah. Ada satu lagi setan, ni dalam hadis disebut walahan. Wala'un lain, ni walahan. Hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu al-walahanu fattaku waswasal ma'i. Sesungguhnya pada setiap wudu, masa kita ambil wudu, ada seekor syaitan yang namanya Al-Walahan. Maka jauhlah kamu daripada was-was ketika mengambil wudu atau menggunakan air ketika wudu. Ini hadis Tirmizi. Ada orang, dia ambil air semayang macam mandi, kesian. Dia tak tahu, dia tak yakin. Kalau tara ambil wuduk macam mandi, saya tak tahu mandi wajib dia berapa jam. Lama betul dia ambil wuduk. Bersih sampai ubun-ubun ni habis, licin. Separuh tangki lah air tu bahan ke dia seorang. Tapi itu bukannya dia tertik.
Itu namanya dia sakit. Dia kena ganggu syaitan nama walahan. Yang ketiga, Nabi ada sebut satu setan nama Qarin. Ni setan Qarin. Orang Pekai panggil setan Qarin. Setan Qarin. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu minal jin." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qal wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'murni illa bi khair. Nabi cerita, setiap daripada kamu akan diberikan satu korin atau bahasa kita panggil pendamping daripada kalangan jin. Jin ni makhluk yang tidak nampak. Jadi sahabat bila Nabi kata begitu, mereka tanya, wa iyyaka ya Rasulullah, oh tuan pun ada jin korin juga ke? Ada setan korin juga? Kata Nabi, ya, saya pun ada korin juga, tetapi Allah telah membantu saya, yang mana korin saya itu masuk Islam. Jadi dia duduk ngendeng dengan saya ni, dia tidak menyuruh saya melainkan benda molek saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam tuan-tuan sedang mengaji ni pun ada setan korin. Ada ngacau kita. Datang ke mengantuk lah, sakit pinggang lah, serban di kaki lah, dia ngacau je. Setan korin nama dia. Dan ada juga nama-nama anak-anak kepada iblis. Walaupun dia tidak mempunyai sandaran yang kukuh, tapi ada disebutkan di dalam, misalnya kitab Faidul Qadir, ada disebutkan. Ini masyhur lah kalau dalam di kalangan netizen suka sangat memanjang-manjangkan riwayat ini. Kalau kata Imam Al-Munawi dan juga Mujahid, dia mengatakan iblis itu ada 5 anak. Dan setiap anak itu ada tugasan tertentu. Iblis bapak setan anak. Pertama Shibir. Shibir ini tugasnya nyuruh orang jadi bodoh. Baik tu orang bodoh sekarang ramai. Masuk sempang tak bagi signal. Nyusuh ke orang. Kita keram menunggu. Ingatkan dia nak straight apa nak kona. Tengok dia buat bodoh je masuk sempang. Rupa ada setan duduk sebelah dia nama Shibir. Yang kedua Al-A'war. A'war ni tugas dia menggoda dan menyeru manusia supaya berzina. A'war nama dia. Yang ketiga Saud. Saud ini menggoda manusia supaya berbohong. Sentiasa berbohong. Yang keempat Dasim. Dasim ini tugasnya menghuru-harakan rumah tangga orang. Rumah tangga orang. Mengganggu. Kelahi. Perempuan tengok muka suami menyampah. Suami menengok kita comok. Dia macam tak ngam. Tak ngam. Tidur pun ngadak seorang ngadak sana. Orang ngadak sini. Ada setan. Dasim. Dan yang kelima Zalambur. Zalambur ini setan yang duduk di pasar. Termasuklah bazar karat pun ada juga. Bazar karat, pasar malam, Pekansari, pasar tani, supermarket, pasar basah, pasar kering, emporium, shopping komplek. Akan ada seekor setan namanya Zalambur. Zalambur. Ini rujuk lebih lanjut di dalam kitab Faidul Qadir, jilid yang kedua, muka surat 503. Kita tak ulas lah ya. Jadi isu pertama setan. Isu kedua adalah beludah. Mungkin bagi orang-orang yang orang bandar, orang yang moden, dia kata pengotor betul Islam ni, musim-musim kena pakai emas, takut air liur kena korang, je disuruh beludah pula. Tak betul lalu syariat begini. Dia begini, beludah ni kita dianjurkan di dalam Islam dalam 2 keadaan. Selain daripada tuan-tuan puan-puan beludah pada alat cek COVID tu lain, tu ludah lain. Dia ludah ni ada 2 dalam syariat. Pertama, berludah semasa diganggu syaitan. Yang kedua, berludah semasa mimpi ngeri. Disuruh berludah. Ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfus an yasarihi 3 maratin. Wal yata'awwadz billah min syarriha fa innaha lan tadurruhu. Kata Nabi, sesungguhnya mimpi yang molek itu daripada Allah.
Tapi mimpi yang buruk semua daripada syaitan. Maka kalau kamu mimpi yang menakutkan, mimpi ngeri, kamu bangun, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanfus, hendaklah kamu berludah ke sebelah kiri. Kerana mimpi itu tak akan memudaratkan kamu. Hadis Bukhari dan Muslim. Orang akan bahagikan juga, oh nyaknya betul ya. Tidur, bila kita mau balik outstation, lalu Karo Highway, sampai di rumah pukul 2 pagi. Memang tengah shift, set time tugas masa itu. Sampai-sampai pula tak cuci kaki. Baring-baring terus ngigah. Belawang dengan hantu, baca kursi tak lepas-lepas. Tuan-tuan bangun saja. Kalau ikut Nabi aja, auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah 3 kali. Orang akan kata nyaknya ke isteri dia duduk sebelah Ustaz ya. Habis kena ludah adik suami dia. Dia tidak begitu. Agama ni cantik. Agama ni seni. Dianjurkan berludah tetapi bukannya air liur, hembusan. Sebab itu Imam An-Nawawi menjelaskan tentang pengertian falyanfus itu dalam hadis. Beliau membicarakan bahawa maksud falyanfus itu adalah meniup tanpa keluar air liur. Nafkhun latifun bila riqin. Maka aplikasi yang sama kita gunakan untuk semayang. Bukannya, tak ingat rakaat berapa. Selok mah, pui gitu. Dah. Itu nyumpah imam besar namanya. Bukannya ngalau setan. Dia kita embuh saja. Dalam bahasa mudah kita tiup. Bukannya ludah. Kenapa hembus? Sebab menghembus ini ada barakah dia. Macam kita kalau orang datang ulu air suruh jampi serapah, kita hembus. Bacalah apa yang kita tahu, Fatihah ke apa ke, hembuslah. Hembus begitu. Kenapa hembus? Sebab Nabi buat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafasa alaihi bil muawwizati. Nabi kalau ada anak beranak dia, anak cucu dia yang sakit, Nabi akan hembuh keluarganya itu dengan membaca al-muawwizat. Muawwizat ni 3 kul kata orang Melayu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan kata Aisyah, falamma marida mardahu allazi mata fihi ja'altu anfusu alaihi wa amsahuhu bi yadi nafsihi li'annaha kanat a'zama barakatan min yadi. Dan kata Aisyah, bahkan ketika Nabi sendiri sakit, ketika dia nak hampir wafat, saya pun tiup juga bacaan atas dia. Tapi saya ambil tangan dia, sapukan sendiri pada badan dia. Sebab tangan saya dengan tangan dia, berkat tangan dia lagi. Saya tukar tiup saja, kata Aisyah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi bukanlah yang bila tak khusyuk ni tadi, hak tui, bukan hak tui. Ini dia itu saja, simbolik saja. Samalah mengigau tadi ya. Bangun tu, alah macam stay tok bomoh jugalah kita. Puh kanan, puh kiri, puh depan, puh belakang, puh keliling, macam-macam lah. Puh tu punya betul. Cuma kalau tuan-tuan puan-puan, memang ada masa kita akan mengalami mimpi yang kita tidak suka. Maka disunahkan kepada kita buat 5 perkara. Pertama, ubah posisi tidur. Kalau mimpi itu masih lagi mengganggu. Yang kedua, ludah ke kiri sebanyak 3 kali. Atau kita guna bahasa hembus lah. Yang ketiga, mohon perlindungan pada Allah daripada gangguan setan. Yang keempat, bangun semayang. Dan yang kelima, kata ulama, jangan cerita mimpi pada siapa-siapa pun. Tak payah cerita. Mimpi bukan untuk dicerita. Sekarang ni orang jadi satu PA, suka ingat nanya pasal mimpi dia. Mimpi molek, mimpi jumpa Nabi, mimpi buruk. Nak cerita ke orang. Apa sebab mimpi tak boleh diceritakan? Sebab mimpi kalau diceritakan, kita khawatir dia jadi benar. Terutama mimpi buruk. Perempuan bermimpi, suami menikah seorang lagi misalnya. Senyap sudahlah. Asal cerita ke suami, dia jadi semangat. Jadi buat tak tahu je, buat bodoh je.
Ni cerita mimpi jadi panjang pula. Kepada orang-orang yang terlampau moden, yang memandang hina kepada sunnah. Apa pengotor, beludah sana, beludah sini. Dah, awak tak betul, awak tak faham. Di agama kita ni, tata cara ataupun protokol meludah di luar semayang pun ada. Macam kita tak dengar sangat orang ajar protokol cara nak berludah ini. Islam ada. Imam Syahabuddin Al-Qalyubi dan juga Umairah rahimahullah dalam Hasyiyatan menjelaskan bahawa orang Islam ni wa yukrahul busaqu kharija salati qibala wajhihi mutlaqan wa li jihatil qiblati wa jihati yaminihi aidan. Orang beriman kalau dia nak meludah, makruh dia ludah menuju ke arah diri dia. Dia tak boleh menuju ke depan. Maknanya jangan meludah ke depan kita. Macam tuan-tuan puan-puan nak meludah sekalipun jangan pui di depan. Tak boleh. Dan juga tidak boleh meludah ke arah kiblat. Tak boleh. Yang kita masuk masjid jangan meludah ke arah sini. Walaupun tuan-tuan masuk mengiring, mana di depan kita adalah bank. Tapi sebab kiri kita adalah kiblat, tuan-tuan tak boleh meludah pui kiblat. Tak boleh. Hormat. Dan kiri tak boleh meludah ke arah kanan. Jadi kanan tak boleh, depan tak boleh, ala ke kiblat tak boleh. Yang boleh meludahnya adalah belah kiri saja. Itu pun kalau kiri itu bukan kiblat. Sebab itu dalam kitab yang sama disebutkan, hukum meludah ni dia jaga sangat dalam Islam sebab kalau kita meludah kena ke barang orang, berdosa. Mengecik. Yahrumul busaqu idza tasala bighairi milkihi. Haram meludah yang terkena air liur atau saliva itu kepada barang yang bukan milik dia. Itu kalau nak ketawa, nak cakap, kalau jenis air liur sembuh-sembuh tak payahlah gelak buka mulut sangat. Malu korang. Habis kena tangan orang, muka orang, masuk ke mulut orang pun ada. Pakai topeng je lah. Berdosa. Mungkin masa itu belum diterangkan sebab. Sekarang pun kita tahu, sebab saliva orang, air liur orang boleh membawa bawaan pelbagai benda yang tak bagus. Jadi kontrol lah tabiat nak meludah. Kalau tak boleh ludah depan, kanan dan kiblat, macam tak boleh ludah public ya sebenarnya. Agama tak nak kita buat perangai tak senonoh. Timbul pertanyaan, kalau tengah semayang Ustaz, tiba kita memang nak beludah. Macam mana gaya? Semayang Isyak 4 rakaat, 1000 rakaat pertama dah nak keluarkan ludah misalnya ataupun kahak misalnya. Macam mana gayanya? Ini pernah ditanya oleh sahabat pada Nabi, kata Jabir radhiyallahu anhu. Sahabat tanya, macam mana ya Rasul kalau memang dah nak terkeluar sangat, takkan nak pui guna gaya dalam masjid ni? Kata Nabi, fa in ajilat bihi badiratun falyaqul bi thawbihi hakadha thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Kata Nabi, kalau air liurmu atau kahakmu itu dah terlanjur keluar, sedap tu ayat Nabi guna ya, dah terlanjur keluar. Mana tak boleh nak kontrol sangat dah, maka tumpahkanlah ia pada pakaianmu. Jangan atas lantai, jangan atas kapek, pada telekung kita. Kemudian lipatlah supaya orang tak nampak. Halus, agama kita ni halus. Ni hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sesama misalnya, running nose, tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol. Jadi kalau dia nak keluar juga, tarik je lah. Sebab Nabi tunjuk, summa tawa thawbahu. Nabi tarik lengan baju dia. Nabi tunjuk betul. Begitu di celah-celah sini, lipatkanlah balik. Jangan buat mengotor nak pui-pui tepi-tepi, tak betul. Tisu, bukan semua orang tahu nak pegang tisu masa semayang. Jadi, ini kaedah agama. Maka tidak benar kalau ada orang-orang moden ni mengatakan mengotor Islam ni. Hal liu, inilah bagusnya agama. Hal itu pun dibincangkan supaya umat Islam tak nampak pengotor di mata orang lain. Orang lain pengotor tu masalah dia. Bangsa orang Islam ni tak. Dia ajar setiap perkara. Mu nak beludah pun
Jangan public. Cari tempat yang orang tak nampak sangat. Kalau tengah semayang pun kalau dah tak boleh nak tahan, udahlah pada pakaian sendiri. Yang boleh kamu lipat supaya orang tu tak nampak pula lah jemaah-jemaah lain. Pandai-pandailah puan-puan cari kawasan yang boleh dilipatkan. Baik, apa yang mustahak adalah Nabi SAW nak mengajar kepada kita, syaitan ini musuh kita yang nyata. Kalau dah peringkat dia boleh mengganggu kita semasa semayang, memang kurang ajar betul. Sepatutnya lah kalau kita dah start semayang. Dulu kan kita tahu hantu ni baca Fatihah ke Allahu Akbar ke lari dia. Setan dah. Semayang dia boleh duduk lagi ganggu. Sebab ada special punya setan mengganggu kita. Baik itulah hadirin hadirat, sebagai Muslim kita kena terima kenyataan. Kita memiliki musuh abadi yang akan terus mengganggu gugat kita tanpa jemu dari segenap penjuru. Dengan pelbagai cara dan tipu muslihat. Kok mana pun dia nak jahanamkan kita. Kain belah pakaian seniman, anak batu buat senjata. Bukankah Allah telah berfirman, syaitan itu musuhmu yang nyata. Syaitan, dia punya modus operandi dia, ada 4 objektif utama. Macam nulis master pula, ada objektif juga. Syaitan ni dia ada 4 objektif utama. Dia panggil the process of shaitanization. Ini teori baru ni. The process of shaitanization ke atas manusia ada 4 objektif dia. Pertama sekali, ni problem statement lah kita panggil. Pertama sekali objektif dia sesatkan kita. Nombor 1. Nombor 2, mengkafirkan kita. Yang ketiga, mensyirikkan kita. Yang keempat, memasukkan kita dalam neraka. Ini main objektif, matlamat utama dia. Jadi untuk mencapai 4 objektif ini, ataupun salah satu daripada 4 objektif ini, ada 2 pendekatan strategi yang digunakan oleh syaitan. 2 pendekatan yang dia gunakan untuk mencapai 4 objektif ini. Pertama, gangguan secara terus. Gangguan secara terus ni biasanya untuk orang-orang yang lemah penghayatan agama. Orang yang memang hidupnya mengabaikan agama. Jadi syaitan akan secara direct, dia akan ngeja ke orang ini supaya buat kemungkaran sebanyak-banyaknya. Minum arak, berzina, berjudi. Hari-hari dia akan terus direct approach kepada orang ini. Sebab itu Allah Ta'ala ada menyebutkan kaedah syaitan yang pertama ni, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganmu ikut perangai syaitan, kata Allah Ta'ala. Sebab syaitan akan menyuruh kamu. Mana syaitan dia boleh menyuruh kita secara direct. Tapi ni bukan level tuan-tuan perempuan. Level tuan-tuan perempuan, orang masjid, orang baik, syaitan tak lepas begitu. Yang ini untuk orang memang hidup nano betul. Memang jauh pada agama. Dia petik sikit, kau pergi zina, beres boh, pergi zina selalu. Mudah. Untuk orang baik-baik macam tuan-tuan perempuan, orang yang suka ibadat, suka mengaji, suka majlis ilmu, cara godaan dia adalah gangguan secara tipu daya. Dia panggil bisikan. Kaedah ini lazimnya ditujukan kepada orang yang sedang memiliki penghayatan agama, khususnya orang yang sedang berminat untuk mengamalkan agama. Bagi golongan ini, kaedah gangguan secara terus memang jarang sekali digunakan oleh setan. Sebab orang-orang sebegini dia dah tahu haramnya arak, haramnya judi, haramnya zina. Jadi syaitan tukar dia punya modus operandi, syaitan gunakan kaedah tipu daya. Bagaimana tipu daya itu dia buat?
dia buat adalah dengan membisikkan perasaan was-was. Dia bisikkan kepada kita ketika kita beribadat, dia akan bisikkan wah-wah kepada kita. Bukan masa semayang saja, start pada mandi wajib. Dia ada Department of Mandi Wajib, Department of Air Semayang, Department of Soft Semayang, Department of Sembahyang. Dia akan turun secara berpasukan, dia akan pastikan kita was-was. Was-was tu daripada syaitan. Pernah tak kita tengok ada kawan-kawan kita yang mandi wajib sampai sejam? Ada. Sian kita tengok. Dia was-was. Rasa air tak sampai belakang telinga. Rasa air tak masuk dalam lubang hidung. Ingat ni artikel antigen. Ni mandi je pun. Orang nak beria sampai ke atas-atas ni korek. Buat apa? Tak perlu. Dia berasa dia diganggu oleh syaitan. Ada tak orang yang ulang-ulang ambil wuduk di kawasan yang sama walaupun dia dah ambil dah tangan. Kita tengok dia ambil dah. Dia ambil kiri. Kanan semula. Sial. Ada yang ambil semula. Tentang air peri. Dia suka-suka hati. Ada pula dah siap ambil semayang. Keluar. Dah pakai spek elok dah. Patah balik, ambil balik. Sebab rasa ada keluar benda lagi. Daripada depan ataupun kemaluan belakang. Padahal tak ada benda pun. Berasa je. Ambil lagi. Habis basuh baju. Jalan setapak dua. Patah balik. Syaitan gelak padang muka. Ada orang buang air kecil dalam tandas. Tak tahu, ingatkan dia menulis tesis agak setengah jam, sejam duduk. Rupanya dia rasa tak habis keluar, takut kena kain. Syaitan tu. Ganggu. Ada orang kena jemaah kita kadang tukar kain plekat dah. Masuk masjid pakai seluar. Kat belakang pakai kain plekat. Masuk masjid semayang. Patah balik, tanya, ada kain plekat lain? Kenapa? Rasa macam tadi keluar balik. Setan. Diganggu dek setan. Ada orang takbiratul ihram macam Ultraman nak berlawan. Allah. Astagfirullah. Allah. Setan. Dia ngacau kita. Kesian. Macam tanduk ada. Allah. Semula, astagfirullah. Allah. Setan mengacau dia. Ada orang yang baca Fatihah berulang-ulang. Sebab rasa tajwid tak betul. Baca setakat mampu sudahlah. Awak bukan lidah Nabi. Lidah orang pekan, macam orang pekan je lah. Setakat mampu. Walau sian. Bila nak habis semayang? Setan ngacau dia. Tak betul. Walau dolin tu. Ihdinas sirat. Tak tu. So, sakit jantung esok. Dia setan ngacau. Tak cukup tu. Tu bunyi ha. Keras sikit. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Sian. Ada orang dalam rumah tangga nangis-nangis. Dia rasa dia jatuh talak ke isteri ada. Ada orang rasa, saya ni dah jadi kafir dah. Kenapa? Saya ngata Allah ni gini, setan. Ini semua hadirin hadirat sekalian. Setan. Apa tujuan setan menggoda level begini? Supaya kita jadi fed up. Supaya kita hamun, bosan, malas, berhenti. Malas aku serabut. Baik duduk kedai lah. Nyampoh betul. Dah kita ambil air semayang. Lepas ambil, berasa terkeluar lagi. Kacau betul. Buka seluar, cari seluar lain. Ambil lagi. Jalan, rasa keluar lagi. Lantaklah, malas dah aku semayang. Syaitan kata, yes. Aku berjaya menjadikan dia malas semayang. Samalah juga kita semayang dalam masjid. Allahu Akbar. Dia duk ngacah. Sebab itu kami di masjid negeri, orang selalu komplain. Kenapa masjid ini kedekut sangat? Jam tak ada, khat tak ada, masjid lain ustaz penuh tulisan depan. Kita orang jam pun tak ada. Apa sebab? Nak suruh tuan-tuan puan-puan khusyuk. Kalau tidak, dia semayang dia tengok.
kuliah maghrib. Oh. Kuliah insya. Oh, dia duduk membaca tulisan itu. Ada pula jenis ada TV pula. Ingatlah alam barzah. Oh. Waktu solat daerah Kuantan. Oh, dia jadi begitu. Lala, aku ni semayang apa? Dia lupa. Ni bukanlah kita kata masjid lain tu tak bagus. Dah, ini pendirian kita di sini. Ya. Ada TV letak di luar. Kita tak letak di sini. Biar tuan-tuan tak tahu pukul berapa pun. Biar khusyuk betul. Kalau dan dia tahu pukul berapa, dia jadi lorat. Biar dia tak tahu pukul berapa. Tenang je semayang. Pandang je lah dinding marble. Atas bawah. Biar tak ada gangguan. Ada satu masjid di Shah Alam. Jemaah komplain. Masjid tu dia punya lampu cendelier. Kita ada lampu cendelier. Nak tukar mentor ni. Sikit lah. Ni pun ada 18 biji lagi tak tukar ni. Kalau dah siap esok, tuan-tuan puan-puan datang malam kena pakai spek hitam. Silau mata masjid esok. Ni tak habis pasang lagi. Masjid itu dia punya lampu cendelier dia saja harga 2 juta. 2 million. Ada orang sponsor lah. Dia punya mentol dengan dia punya hiasan dia tu, dia pakai apa, Swarovski. Gitu lah, saya tak kerti nak nyebutnya. Swarovski. Memang mahal. Bagus, tak ada masalah. Dan dia punya lampu chandelier ni memang special. Dia boleh rotate. Kita punya chandelier statik itu je. Dia boleh pusing. Sekali pusing dia akan tukar color. Mula hijau. Dia pusing balik. Biru. Merah. Memang lawa. Tapi saya tanya, am dia pedah? Jemaah kata, kami tak khusyuk semayang Ustaz. Bila Allah Akbar, menengok ke dia, lawanya. Dia jadi begitu. Wow, merah. Lala, aku ni rakaat ke berapa? Dia jadi lupa lah. Semayang sunat jadi lupa berapa rakaat. Masjid kalau dalam, lampu lelak-lelak. Sekarang orang tertukar kedai tom yam. Ingat kedai tom yam, banyak lampu lelak-lelak. Jadi jangan buat sesuatu yang boleh menyebabkan syaitan mudah menggoda kita. Sebab itulah hadirin hadirat, kenapakah kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia cerita Nabi SAW kalau masuk masjid, doa dia nak masuk masjid panjang. Sebab Nabi tahu dalam masjid pun tidak terlepas daripada godaan syaitan. Kata Abdullah bin Amr al-As, Nabi kalau masuk masjid dia berdoa, A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Panjang. Saya ingat tak ada orang pun amalkan doa ini. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia, kerajaannya yang wujud sejak azali, dan juga aku berlindung padanya daripada syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain, kata ulama, Nabi pernah sebut, siapa-siapa yang baca doa yang aku bacakan tadi, A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim, maka syaitan yang berniat nak goda kita, dia akan cancel. Bahkan dia akan maklumkan kepada anggota dia, hufiza minni sa'iral yaum. Ini orang satu hari kita tak akan kacau sama dia. Ini orang kita tak kacau. Dia memang syaitan ni, kata para ulama, dia sangat suka ganggu orang masa semayang. Favorite dia. Hatta kita di Mekah pun sama je. Allahu Akbar. Banyak burung terbang atas Kaabah ni. Ingatkan burung tak terbang. Dia sibuk ke burung. Dia mikir ni, dia mikir ni, dia mikir. Syaitan ngacau. Sesudah rukuk, sudah rukuk. Punyalah. Dia tak khusyuk semayang. Sedangkan khusyuk itu, yang kita qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman ni, iaitu kalau dia semayang, dia khusyuk. Allah Ta'ala sebut. Tapi sebab syaitan tahu, manusia ni kalau dia khusyuk, dia akan jadi orang hebat. Aku ganggu khusyuk dia. Caranya, aku goda dia masa semayang. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Syaitan ni dia punya ganggu kita masa semayang. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi wa yaqulu uzkur kaza lima lam yakun yadhkuru hatta yadhallu ar-rajulu la yadri kam salla. Kata Nabi, syaitan akan ganggu orang yang semayang itu dengan melintaskan di dalam kepala dan hatinya pelbagai perkara yang dia bisikkan. Dia akan kata kepada orang itu, uzkur kaza. Dia kata, bang, awak ingat tak ni? Awak ingat tak tu? Awak ingat tak tu? Sampai begitu gangguannya. Baik tu orang sampai buat kiasan, sindiran. Kita kalau nak cari kunci rumah, kunci motor, benda hilang, semayang 2 rakaat. Bukan sebab semayang hajat tu. Sebab punyalah tak khusyuknya tengah semayang boleh ingat balik mana kunci letak. Maknanya dia boleh banyak fikir. Yang kita pula rumah dekat dengan pasar malam. Dia ganggu kot pasar malam. Derah cepat sikit. Kan kejap habis pula apa balik tu kan. Awak minggu lepas tak dan. Derah. Kacau. Dia akan ganggu kita. Dia malam yakun yazkur hatta yadhillu rajulu la yadri kam salla. Sehingga kata Nabi, dia akan ganggu sampai orang tu dah tak ingat berapa rakaat dia sudah semayang. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itulah kita kena hati-hati. Kalau takdir kita semayang, teruk sangat parak dia ganggu. Ingat nak pergi pasar malam, ingat itu, ini. Ludah je lah 3 kali. Tapi hembusan. InsyaAllah. Sebab kata Osman bin Al-As, saya amalkan itu dah tak ada gangguan lagi selepas pada itu. Jadi selesai tentang permasalahan was-was ni, satu persoalan yang luas. Saya ingat tuan-tuan, kalau kita nak mengelakkan tak boleh tidak, kena banyakkan baca Quran apa semua, insya-Allah tidak ada gangguan. Kita nak habiskan sikit lagi. Muka surat 106, membanyakkan jenis bacaan zikir sesudah solat. Terdapat sejumlah hadis yang menerangkan zikir-zikir setelah selesai solat. Antaranya adalah hadis jumlah bacaan tasbih. Terdapat pelbagai jenis dan variasi yang berbeza menurut istilah ulama, yang mana semuanya adalah sahih. Boleh sahaja mengamalkan aneka variasi tersebut asalkan sempurna dan mengikut sunnah. Antara hadisnya adalah daripada Abdullah bin Amr al-As. Nabi bersabda, ni panjang sikit hadisnya ya. Khallatani wa fi riwayatin khoslatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhala al-jannah. Ada 2 perangai atau akhlak orang Islam, sekiranya diamalkan dia akan masuk surga. Ala wa huma yasirun, dan kedua-duanya itu adalah mudah sangat, kata Nabi. Wa may ya'mal bihima qalilun, tetapi orang yang buat tu sikit sangat, kata Nabi. Apakah dia? Pertama, as-salawatul khamsu. Pertama adalah kamu jaga sembahyang 5 waktu. Wa yusabbihu ahadukum fi duburi kulli salatin 10 wa yahmaduhu 10 wa yukabbiru 10 fa ya 50 wa 100 fil lisan wa alfa wa 500 fil mizan wa ana raaitu Rasulullah SAW yaqiduhunna bi yadihi wa idza awa ahadukum ila firashihi aw madja'ihi sabbaha 33 wa hamida 33 wa kabbara 34 fa hiya 100 'ala al-lisan alfun fil mizan. Qala Rasulullah, fa ayyukum ya'mal fi kulli yawmin wa lailatin 2500 sayyi'atin. Qila ya Rasulullah, kaifa la nuhsiha? Faqala, inna syaitan ya'ti ahadukum wa huwa fi salatih fayaqul uzkur kadza wa ya'tihi 'inda manamihi fayunimuhu. Jadi kata Nabi ada 2 akhlak orang Islam. Kalau dia amal, dia masuk surga. Dan kedua-duanya itu mudah, tapi sikit sangat orang yang buat. Pertama, jaga sembahyang 5 waktu. Dan masing-masing kamu bertasbih 10 kali setiap kali selesai sembahyang. Baca Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, maka berarti dalam sehari 150 kali pada lisan. Namun dihitung 1,500 kali dalam timbangan Allah. Ini dari segi pahalanya. Dan kata Abdullah bin Amr al-As, aku melihat Rasulullah SAW menghitung dengan jari jemarinya. Mana kita buat zikir tu, Allah pakai jari.
Kalau tak ada tasbih pakai ruah jari ni, 3 ruah ini, mana kena pakai jari? Kenapa kena pakai tasbih ataupun jari? Kerana tangan akan jadi saksi. Kalau orang zikir tak pakai tangan, rugi. Bukan kata tak sah ke tak afdal ke, tak. Kita kan semua anggota akan jadi saksi. Jadi kalau tangan ni, dia penuh berzikir, dia akan jadi saksi. Menambahkan saksi mahkamah kita lah. Dan kata Abdullah bin Amr bin As, aku melihat Nabi menghitung dengan tangannya atau jari jemarinya. Dan jika salah seorang kamu menuju ke tempat tidur, tasbihlah 30 kali. Nak tidur, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian, alhamdulillah 30 kali. Kemudian, Allahu Akbar 34 kali. Maknanya 100 kali secara lisan, namun dihitung 1000 dalam timbangan. Nabi bertanya, siapa di antara kamu yang melakukan 2,500 kejahatan sehari semalam? 2,500 kejahatan. Sahabat jawab, ya Rasul, bagaimana kalau kami tidak menghitung? Nabi menjawab, syaitan selalu datang kepada kamu dalam solat dan berbisik, ingatlah itu, ingatlah ini. Dia juga datang ketika tidur, sehingga menjadikan tidurnya nyenyak, sehingga kamu lupa mengamalkan zikir tersebut dan lupa waktu semayang. Jadi bacalah zikir-zikir tadi, nak semayang, nak lepas semayang, nak pergi tidur, bacalah subhanallah, alhamdulillah, bacalah. Kemudian seterusnya bertasbih sebanyak 25 kali dengan tambahan tahlil. Hadis pertama, dia ada 2 hadis. Pertama daripada Zaid bin Thabit, umiru an yusabbihu dubura kulli salatin 33 wa yahmadu 33 wa yukabbiru 34. Fa'utiya rajulun minal ansar fi manamihi faqila lahu amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabbihu dubura kulli salatin 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34. Qala na'am. Qal faj'aluha 25 wa ja'alu fiha at-tahlil. Falamma asbaha ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dhalika faqala ij'aluha kadzalika. Para sahabat diperintahkan bertasbih 33 kali setiap kali lepas sembahyang, bertahmid 30 kali, bertakbir 34 kali. Jadi lain sikit ya. Kita biasa 33. Kita baca tasbih 30, yang Nabi suruhlah tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. 33, 30, 34. Lalu ada seorang Ansar bermimpi dalam tidurnya. Nabi bertanya, bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kamu bertasbih 33 kali setiap kali selesai solat, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali? Jawabnya, iya. Lalu baginda berkata lagi, jadikanlah 25 kali dan jadikanlah padanya tahlil. Ketika paginya dia temui Nabi dan ceritakan mimpinya, Nabi kata, jadikanlah seperti itu, iaitu 25 kali ditambah dengan tahlil la ilaha illallah. Tambahkan dengan la ilaha illallah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Umar, anna rajulan ra'a fima yara an-na'imu qila lahu bi ay syai'in amarakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Qala amarana an nusabbih 33 wa nahmada 33 wa nukabbira 34 fatilka mi'atun. Qala sabbihu 25 wahmadu 25 wa kabbiru 25 wa hallalu 25 fatilka mi'atun. Falamma asbaha dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah if'alu kama qala al-ansari. Seorang bermimpi dan ditanya, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepadamu? Dia jawab, baginda perintahkan kami subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, cukupkan jadi 100. Orang yang bertanya tadi berkata, tasbihlah 25 kali, alhamdulillah 25, takbir 25, Allahu Akbar 25, dan ucapkanlah lagi la ilaha illallah sebanyak 25. Maka pada harinya dia ceritakan peristiwa itu pada Nabi. Lalu baginda berkata kepada sahabat, lakukanlah sebagaimana ucapan si Ansar tadi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi tuan-tuan puan-puan, dapat satu lagi sunnah yang baru, yang mungkin selama ni kita pegang tasbih 33. Tapi boleh je amalkan apa yang kita buat selama ni. Cuma
Ni sunnah yang ditinggalkan, iaitu kita bacalah lepas pada sembahyang subhanallah 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 33 kali. Kemudian bacakanlah alhamdulillah 33 kali. Kemudian bacalah Allahu Akbar 34 kali. Ataupun kita baca subhanallah 25 kali. Kemudian alhamdulillah 25 kali. Allahu Akbar 25 kali. Dan la ilaha illallah 25 kali. Moga-moga kalau dapat kita amalkan lidah sentiasa basah dengan zikir ini. Sebab bila kita selalu latihan, yang Nabi tekankan sangat baca tahlil. Mana la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya bila sakaratul maut nanti dah terbiasa dengan lidah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana nyawa nak ditarik pun dah biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sekadar itulah. Habislah kita bab yang kelima. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk bab yang keenam. Iaitu ada beberapa perkara-perkara yang baru juga. Saya ingat pada tuan-tuan perempuan ada yang akan kata inilah first time mendengarnya. Dan kita akan bincangkan pada minggu depan insyaAllah. Sekadar itu disebabkan minggu depan kita adalah minggu yang akhir sebelum memasuki Ramadan. Jadi kalau ada tuan-tuan nak jamu ke jemaah-jemaah makan, datanglah, bawa je lah. Benda-benda nak buat potluck ke apa ya. Sebelum kita dah puasa ni esok tak boleh nak makan lah. Jadi kita mengalu-alukan sekiranya ada sebarang sumbangan juadah ataupun kudapan kepada para jemaah kita. Moga-moga ada barakah lah. Orang datang mengaji kita dahaga belaka ni tengok kata dapat makan karipak, 1-2 karipak suka juga ya. Kalau ada nanti boleh maklumkan saja kepada pihak masjid, security pun boleh maklumkan. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan pada kami segala yang telah Engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma anil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anil batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai benar, rezekikanlah kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu sebagai batil, rezekikanlah kepada kami untuk menjauhi kebatilan. Jangan jadikan kami terkeliru di atas agama ini sehingga kami sesat. Jadikanlah orang bertakwa sebagai pemimpin kami. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.